Assalamualaikum. Nama saya Ismi Auni Aliyah binti Ruslan daripada kelas Pendidikan Islam tahun 1 PISMP. Hari ini saya akan mengupaskan tentang Al-Ma'lumatul Rusumi fi Awzanil Af'al wal Asma' untuk subjek BAMB 3423 Sorof At-Tatbiki. Okey, mula-mula kita akan tengok dulu abniyatul af'alu wa tatbiqat. Kita akan tengok dulu pembinaan kata kerja, okey, dan pembahagiannya. Dan mula-mula kita akan tengok untuk fi'il mujarrad wa mazid, dan kedua fi'il sahih wa mu'tal, dan yang ketiga fi'il lazim wal muta'addi. Okey, baik. Pertama sekali kita akan tengok untuk fi'il mujarrad wa mazid. Okey, baik. Kita akan tengok fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad itu apa? Iaitu huwa jami'un huruful asliyah wa la yasqutu minha harfun fi tasarruful kalimah li ghairi illah tasrifiyah. Maksudnya dekat sini dia adalah keseluruhan hurufnya adalah memang asal dia. Memang asalnya macam tu, memang dia lahirnya macam tu. Dan tak akan gugur satu huruf apabila kita nak tasrifkan kalimah tersebut, kecuali berlaku illah pada tasrifnya. Dan fa'il mujarrad ni terbahagi kepada dua bahagian, itu salasi mujarrad dengan rubai mujarrad. Okay. Mula-mula kita akan tengok dulu salasi mujarrad. Salasi mujarrad ni maksudnya memang asalnya 3 huruf. Asalnya 3 huruf. Dan ada 3 wazan untuk salasi mujarrad, iaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Okey. Dan contoh untuk fa'ala adalah syakara, jahada. Kalau fa'ila, alima, syariba. Kalau fa'ula pula, iaitu hasuna dengan karuma. Itu adalah wazan untuk salasi mujarrad. Sekarang kita akan tengok untuk rubai mujarrad, iaitu untuk 4. Memang kata asalnya memang 4 huruf. Okey. Okey. Mula-mula yang pertama dia ada satu je yang ni, iaitu fa'lala. Contoh dia dahraja, zalzala, damdama. Macam tu. Maksudnya dekat sini fi'il mujarrad dia apa yang kita boleh faham, iaitu memang kata asal dia adalah 3 huruf dengan 4 huruf. Memang asalnya macam tu untuk fi'il mujarrad. Okey. Okey, baik. Sekarang kita akan tengok pula contoh ayat, iaitu untuk fi'il mujarrad. Kita akan tengok untuk wazan untuk asalnya 3 huruf untuk fi'il mujarrad. Yang pertama iaitu fa'ala. Contoh dia kataba Muhammad ad-darsa. Kataba ni adalah contoh untuk fa'ala. Okey, ayat dia. Okey, dan yang kedua untuk atas wazan fa'ula, yakrumu Ali al-mu'allim. Kenapa tiba-tiba yakrumu pula? Sebab kalau fa'ula ni wazan untuk fa'il madi. Kalau kita nak datangkan kepada fi'il mudhari, kita guna fa'ula yaf'ulu. Jadilah karuma yakrumu, yakrumu Ali al-mu'allim. Okey. Lepas tu untuk 4 huruf asalnya memang 4 huruf. Wazan dia fa'lala, fa'lala. Ayat dia zalzala al-ard. Okey, boleh? Okey, baik. Seterusnya untuk fi'il mazid. Fi'il mazid itu apa? Iaitu ma zaidu fihi harfun aw akthar fi hurufil asliyah. Maksudnya di sini apa yang ditambah sama ada satu huruf ataupun lebih pada kata asal tadi. Kalau kata asal tadi apa? Yang tadi kita belajar fi'il mujarrad tadi, itu adalah kata asal dia. Sekarang kita nak membincangkan pula apa yang ditambahkan atas kata kerja asal tadi. Okey, yang ni ada 4 pembahagian, itu ma zaidu fi. Apa yang ditambah? Yang pertama, yang ditambah satu huruf saja. Okey, iaitu wazan yang pertama af'ala, akrama. Apa yang ditambah dekat sini pada mula-mula sekali tu ditambah hamzah. Okey, yang kedua fa'ala, qatala. Apa dekat sini ditambah? Iaitu alif. Okey, dan yang ketiga fa'ala, contoh dia qaddama. Okey, kalau dekat sini, kalau ada syaddah tu kan kita panggil tadhaif ain. Ain tadhaif. Okey, boleh. Okey, dan yang kedua, 2 huruf yang ditambah. 2 huruf yang ditambah. Iaitu yang pertama in fa'ala, contoh dia in kasara. Apa yang 2 huruf yang ditambah dekat sini, iaitu alif, hamzah dengan nun. Okey, yang kedua ifta'ala, contoh dia ijtama'a. Apa yang ditambah dekat sini, iaitu hamzah dengan huruf ta. Dan yang ketiga if'alla abyadda. If'alla abyadda. Okey, kalau dekat sini apa yang ditambah iaitu alif, hamzah dengan tadhaifun lam. Okey, boleh. Okey, seterusnya tafa'ala takallama.
ta dengan ain tad'if. Yang tu ditambah dekat sini. Okey, dan akhir sekali untuk dua huruf yang ditambah iaitu tafa'ala, tabaraka. Tafa'ala, tabaraka, itu huruf ta dengan huruf alif. Dan seterusnya kita akan masuk pula pada 3 huruf yang ditambah. Okey, 3 huruf yang ditambah iaitu yang pertama istaf'ala, contoh dia istaghfara. Apa huruf yang ditambah? Itu huruf alif, sin dengan ta. Okey, yang kedua if'ala, ihdauda. Asal dia hadab baca tapi ditambahkan huruf alif, huruf waw, huruf ain. Jadi wazan dia if'ala. Apabila kita dah tambah dekat perkataan tersebut jadi ihdauda. Okey, boleh? Okey, seterusnya if'awwala, ijlawadha. Apa yang ditambah dekat sini? Hamzah dengan waw tad'if. Okey, seterusnya if'ala. Okey, maksudnya dekat sini contoh dia apa? Ikhdar. Okey, apa yang ditambah dekat sini itu huruf hamzah dekat depan, huruf alif dengan huruf lam tad'if. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita akan masuk pula last sekali itu ia ditambahkan 4 huruf. Dia ditambahkan 4 huruf. Okey, yang pertama tafa'lala, tadahraja. Yang ni kalau tadi kan harfun wahid falahu, harfani falahu, thalatha ahruf ni untuk wazan salasi mujarrad. Okay. Yang rubai ahraf ni yang ditambah kepada rubai mujarrad tadi yang kita bincangkan iaitu wazan dia fa'lala kan. Okay, sekarang ni kita nak bincangkan apa yang ditambah atas fa'lala tersebut. Okey, yang pertama ditambah ta, tafa'lala, contoh dia tadahraja. Yang kedua if'alalla, itma'anna. Apa yang ditambah dekat sini iaitu hamzah dekat depan dengan lam tad'if. Dan akhir sekali if'alala, ihranjama, iaitu yang ditambahkan hamzah dengan huruf nun. Ditambahkan 2 huruf dekat sini. Itu sahaja untuk pembahagian fi'il mazid. Okey, seterusnya kita akan tengok pula contoh ayat untuk fi'il mazid. Okey, yang pertama untuk fi'il untuk wazan fa'ala yang ditambahkan 1 huruf saja. Iaitu dekat mana? Iaitu dekat sini. Okey, alif ni yang ditambah. Jadi qatala Muhammad as-Su'bad. Okey, yang kedua yang ditambahkan 2 huruf. Okey, saya gunakan wazan tafa'ala. Apa yang ditambah dekat sini iaitu ta dengan tad'ifun ain tad'if, iaitu takallama Ali ma'al mudir. Okey, boleh? Okey, dan yang ketiga adalah istaghfara, istaf'ala. Wazan istaf'ala iaitu yang ditambah apa dekat sini iaitu huruf ain sin ta. Contoh yang dekat sini adalah istaghfara Muhammad kulla yaum. Dan akhir sekali yang keempat yang ditambahkan 4 huruf iaitu if'alallah. Dekat sini apa yang tambah iaitu huruf hamzah dekat depan. Untuk yang ni bukan ditambah 4 huruf, maafkan saya, tapi kita gunakan untuk wazan mujarrad rubai. Kita tambahkan huruf dekat situ. Okey, apa yang tambah dekat sini iaitu hamzah dekat depan dengan tad'iful lam. Okey, contoh dia itma'anna qalbahu ba'da solah. Okey, sekarang kita akan masuk pula untuk fi'il sahih dan mu'tal. Okay, pertama sekali fi'il sahih. Fi'il sahih tu dikata dekat sini la yahtawi harful illah, iaitu tidak mengandungi huruf illah. Okey, huruf illah tu apa? Huruf illah tu apa? Iaitu huruf alif, waw dengan ya. Yang kita selalu sebut tu awi. Tu adalah huruf illah. Maksudnya dekat sini kita akan bagi tahu apa pembahagian yang tak ada huruf illah ni, 3 huruf ni. Okay, yang pertama mahmuz. Mahmuz dekat sini dikata apa? Itu yahtawi ala harful hamzah ba'd an-nazari an kaunihi fi bidayah aw wasata aw nihayah kalimah. Okay, contohnya dikatakan dekat sini hamzah ni yang mengandungi huruf hamzah, tak kira depan ke, tengah ke, dekat belakang, ada kedudukan dia. Okay, kita datangkan contoh. Kalau hamzah dekat depan, contoh dia akala. Okey, akala. Kalau dekat tengah-tengah, sa'ala. Sa'ala. Okey, kalau dekat belakang, contoh dia qara'a. Qara'a. Okey, dan yang kedua, pembahagian yang kedua itu mudha'af. Mudha'af ni dikata yahtawi ala alama syiddah fil fi'li, iaitu yang mengandungi tanda syiddah. Senang je kita nak ingat kan. Itu ada tanda syiddah.
Okey, contoh dia madda, syadda, radda, karrara. Karrara. Boleh? Okey, yang tu untuk pembahagian yang kedua. Dan pembahagian yang ketiga itu salim. Salim. Iaitu dia kata dekat sini la yahtawi ala harful hamzah fil fi'li wa la yahtawi ala alamah syiddah fil fi'li. Dia kata dekat sini ya salim ni yang tak ada mahmus tadi, tak ada mudha'af. Yang tu adalah kita panggil pula pembahagian yang ketiga itu salim. Okey, boleh faham? Okey, contoh dekat sini apa? Itu kataba, hadara, jalasa dan banyak lagi kan? Maksudnya yang kita boleh simpulkan dekat sini fi'il sahih yang pertama iaitu mahmuz yang ada tanda hamzah, tak kira dia duduk kat mana. Tak kisah dia duduk kat mana, kita panggil dia mahmuz. Dan yang kedua iaitu mudha'af, ada tanda syaddah. Dan yang ketiga salim. Salim ni selain daripada mahmuz dengan mudha'af, nama dia adalah salim. Okey. Okey, kita masuk pula kepada pembahagian yang kedua untuk fi'il sahih dengan mu'tal ni. Kita tengok pula fi'il mu'tal. Kalau tadi fi'il sahih tu tak ada huruf illah kan? Okey, kalau sekarang fi'il mu'tal ni ada yahtawi harful illah, adanya huruf illah. Okey, yang pertama dia kata pembahagian pertama misal. Misal, okey, yang ni yahtawi ala harful illah fi bidayah fi'li. Maksud dekat sini huruf illah tadi, huruf illah alif, waw, ya, dia duduk di depan fi'il. Sesuatu fi'il tu dia duduk depan. Okey, contoh dekat sini iaitu wa'ada. Wa tu kan huruf illah, jadi nama dia adalah misal. Dan yang kedua ajwaf. Ajwaf. Okey, dekat sini dia kata yahtawi ala harful illah fi wasatul fi'li. Maksud dekat sini tengah-tengah pula. Okey, kalau tengah-tengah huruf illah dekat tengah-tengah, nama dia ajwaf. Okey, contoh dia nama, qala, sara, soma dan banyak lagi. Okey, untuk an-nakis pula dekat sini ni hujung pula yahtawi ala harful illah fi nihayatul fi'li. Iaitu huruf illah yang berada di hujung fi'il. Contoh dia da'a dengan ra'a. Kan? Hujung dia tu kita boleh tengok alif kan? Macam tu. Dan pembahagian yang terakhir yang keempat iaitu lafif. Lafif ni kalau kita tengok tadi kan? Okay. Dia kata apa dulu? Kita tengok dulu. Yahtawi ala harfi illah fi kalimah wahidah. Yang qasimu ila kasmaini. Okay, dekat sini dia kata ada dua huruf illah. Kalau tadi misal, ajwaf dengan nakis masing-masing satu je kan? Dia membincangkan tentang satu huruf illah dalam satu kata kerja. Sekarang kalau lafif iaitu dia membincangkan antara dua huruf illah berada dalam satu fi'il. Dan dia terbahagi kepada dua jenis iaitu yang pertama makrun dengan mafruq. Okey, makrun ni apa? Makrun ni adalah harful illah mutajawirani. Itu dia kata dua huruf illah yang saling bersebelahan. Okey, contohnya dekat sini. Bersebelahan. Kalau orang nak duduk, orang ketiga datang, dia kena duduk sebelah. Tak boleh duduk tengah-tengah. Sebab yang pertama dia kata makrun. Makrun ni saling bersebelahan. Okey, contoh dia apa dekat sini? Itu kawa. Kawa huruf waw dengan huruf waw kan dengan huruf aliful maksurah tu bersaling bersebelahan. Macam tu. Dan pembahagian yang kedua iaitu mafruq. Mafruq iaitu harf al-illah munfasilani. Dia kata dua huruf illah yang saling dipisahkan, berjauhan. Dia dipisahkan oleh satu huruf. Contohlah, asal tadi kan makrun kan? Ni makrun. Okey, ni huruf illah. Okey, sekarang mafruq. Kalau mafruq ni, dia orang ketiga ni duduk tengah-tengah. Huruf lain, dia dihalang oleh huruf lain. Iaitu dekat sini waqa, huruf waw dengan aliful maksurah dipisahkan oleh huruf qaf. Okey, boleh faham? Okey, baik, seterusnya kita akan tengok pula contoh untuk fi'il sahih dengan fi'il mu'tal. Untuk fi'il sahih iaitu ingat yang tu ada tiga pembahagian kan, iaitu pertama mahmuz. Okey, mahmuz dekat sini apa? Iaitu akala. Okey, akala mahmuz, akala al-arus. Dan yang kedua syadda Muhammad al-hablu. Dekat sini pembahagian untuk pembahagian yang kedua itu mudha'af syadda, dan yang ketiga salim itu hadara ali al-kulliyah. Okey, boleh. Untuk fi'il mu'tal pula, contoh dia, ingat pembahagian dia ada apa? Ada misal, ada ajwaf, ada nakis dengan lafif.
Okey, untuk mu'tad yang pertama itu wa'ada. Dekat sini apa dekat depan ni kita panggil bukan huruful illah, dekat depan kita panggil misal. Jadi misal dia, contoh untuk misal wa'ada rajulu ibnahu bihadiyah. Dan yang kedua yang tengah-tengah pula apa nama dia, itu ajwaf. Nama at-tiflu 'ala sarir dan da'a rajulu sadiqahu ila al-haflah. Okey, dekat sini apa contoh apa pembahagian dia yang ini, iaitu kita panggil sebagai nakis dekat belakang. Okey, boleh. Dan pembahagian yang terakhir untuk abniyatul af'al adalah fa'il lazim wal muta'addi. Okey, pembahagian yang pertama kita akan tengok dulu fa'il lazim. Fa'il lazim yakni ya'tabiru fi'lan laziman, yang dikatakan sebagai kata kerja tak transitif. Lepas tu tarkibah tu dari segi struktur penyusunan ayat dia terdiri daripada fa'il, fa'il dan diikuti dengan jar, majrur ataupun zarf. Okay. Lepas tu dia kata dekat sini la yahtaju ila maf'ulun bih, dia tak perlukan kepada maf'ulun bih dan cukup sahaja dengan bi fi'lil fa'il faqat, dengan perbuatan dan pelaku sahaja. Okay. Kalau kita tengok contoh ayat dia pula, zahabatil mizu ila sahah, iaitu dia kata dekat sini zahaba adalah fa'il kan, at-tilmizu adalah fa'il dan di sini digunakan jarul majrur iaitu ila sahah. Okay, dari segi struktur ayat dia tak ada maf'ulun bih untuk fa'il lazim. Dan seterusnya untuk pembahagian yang kedua itu fa'il muta'addi, yang dekat sini dia tak ada maf'ulun bih. Seterusnya pembahagian yang kedua itu fi'il muta'addi yang disebutkan sebagai yang tabiru fi'lan muta'addiyan, yang disebut sebagai kata kerja transitif, dan dari segi penyusunan struktur ayat dia digunakan fa'il, fa'il dan maf'ulun bih. Nah, dekat sini dia memerlukan kepada maf'ulun bih. Yahtaju ila maf'ulun bih wahid atau akthar. Maksudnya ada satu pun dah cukup, ada banyak pun okey je. Okey. Dan dari segi struktur ayat dia, kalau kita nak bagi contoh kan, akala tilmizu at-tuffah. Akala fa'il dia at-tilmizu dan maf'ulun bih dia at-tuffah. Pelajar itu makan apa? Makan apple. Apple tu sebagai maf'ulun bih dia. Okey. Lepas tu kalau contoh untuk dua maf'ulun bih, kita gunakan sikit perbezaan. Ada penambahan sedikit untuk fi'il dia, iaitu ahdath tilmizu sadiqahu al-lawhah. Sadiqahu tu adalah maf'ulun bih pertama dan al-lawhah tu maf'ulun bih yang kedua. Okay, seterusnya contoh untuk fi'il lazim dengan fi'il al-muta'addi pula macam mana? Iaitu al-lazim, ingat yang struktur ayat dia adalah fa'il, dekat belakang ni sama ada zarf ataupun jarun majrur. Tapi dekat sini kita datangkan ayat, kita menggunakan jarun majrur, itu minal masjid. Kharaja ar-rajulu minal masjid. Kharaja adalah fa'il, ar-rajul adalah fa'il dan minal masjid adalah jarun majrur. Okey, dan yang kedua al-muta'addi. Untuk al-muta'addi pula akan ada dua. Yang satu adalah menggunakan satu sahaja maf'ulun bih dan yang kedua yang menggunakan dua maf'ulun bih. Okay, kalau al-muta'addi, ingat jadi dari segi struktur ayat dia adalah fa'il, maf'ulun bih. Fa'il dia apa dekat sini? Qara'a. At-talibu adalah fa'il dan al-kitabu adalah maf'ulun bih. Pelajar itu baca apa? Baca kitab. Buku itulah, kitab itulah sebagai maf'ulun bih. Dan yang kedua, a'ta al-mu'allim at-tiflu al-kitaban, iaitu guru itu memberikan pelajar itu, budak itu sebuah buku. Yang ni kita menggunakan dua maf'ulun bih, iaitu at-tiflu maf'ulun bih pertama dan kitaban maf'ulun bih kedua. Okey, seterusnya kita akan tengok pula, kalau tadi kita dah bincangkan, habis dah kita bincangkan tentang pembinaan kata kerja. Sekarang kita nak masukkan pada pembinaan kata nama, abniyatul asma' wa tatbiqatiha. Dekat sini pula kita akan bincangkan tentang ismul mujarrad wa mazid dan juga ismul jamid wal mushtaq. Untuk ismul mujarrad wal mazid kita akan bincangkan tiga pembahagian, iaitu abniyatul asma'ul mujarradah, abniyatul asma'ul mazidah dan al-huruf az-zaidah fil ismi. Dan untuk ismul jamid wal mushtaq kita akan bincangkan kejap lagi. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, baik. Untuk ismul mujarrad wal mazid, okey, kita akan tengok yang ni dulu. Yang pertama,
Okay. Pembahagian pertama kita akan tengok dulu ismul mujarrad. Isim mujarrad dulu iaitu yang dikatakan sebagai makan jami'u harful asliyah wa laysa fiha syai'un min ahrafi ziyadah. Dia kata memang itulah perkataan asal dia, tak ada penambahan, sebarang penambahan, huruf penambahan sama ada satu ke banyak ke memang tak ada langsung. Tak adalah memang asal dia macam tu. Okey, untuk isim mujarrad ni pula terbagi kepada dua bahagian, iaitu salasi mujarrad dengan rubai mujarrad. Okey, untuk mula-mula kita akan tengok dulu salasi mujarrad yang terdiri daripada 3 huruf asal. Okey, ada beberapa wazan. Okey, yang dekat sini saya sediakan fa'alun. Yang pertama fa'alun, contoh dia waladun. Fa'ulun, rajulun, fa'ilun, kabidun, fa'lun, nahrun, fu'alun, rutabun, fu'ulun, unukun. Ada banyak lagi, tapi yang ini saya bawa sebahagiannya sahaja. Dan yang pembahagian yang kedua itu rubai, iaitu mukawwinu min arba'ah arafil asliyah, yang terdiri daripada 4 huruf asal dia. Okey, yang ni ada 5 wazan. Okey, yang pertama fa'lalun, contoh dia Ja'farun, fu'lulun, burthunun, fi'lilun, zibrijun, fi'lalun, dirhamun, fi'allun, kimatarun. Okey, sekarang kita akan masuk pula contoh untuk isim mujarrad. Isim mujarrad kan terbagi kepada dua, iaitu yang sulasi mujarrad dengan rubai mujarrad. Okey, untuk sulasi mujarrad saya gunakan wazan fa'ulun, iaitu contoh dia rajulun ya'kulu al-ka'ka. Dan yang untuk rubai yang kedua adalah rubai mujarrad, iaitu dekat sini yu'ti al-muallim dirhamun ila tilmizu. Mana isim dia itu dekat sini dirhamun. Okey, iaitu atas wazan fi'lalun. Macam tu. Itu adalah contoh untuk isim mujarrad. Seterusnya, pembahagian yang kedua untuk isim ni adalah al-ismul mazid. Okey, kata nama untuk yang menambah, yang ada penambahan, iaitu mazaidu ala mujarradah harfun aw aktar. Maksudnya dia kata apa yang ditambah pada asal tadi, ismul mujarrad tadi, apa ditambah daripada isim mujarrad, sama ada satu huruf ataupun banyak. Okey, dekat sini pun ada 4 pembahagian, dan yang maksudnya ada penambahan 1 huruf, penambahan 2 huruf, penambahan 3 huruf dan 4 huruf. Kita akan tengok satu-satu, okey? Okey, huruf yang pertama, yang ditambah 1 huruf ada 2 wazan, iaitu af'alun dengan fa'ilun. Af'alun contoh dia akramun dengan as'adun. Kalau fa'ilun, alimun, nasirun. Ini adalah kata nama untuk orang kebiasaannya. Okey, yang kedua yang ditambahkan 2 huruf. Yang pertama ada 2 wazan yang ini, iaitu yang pertama maf'ulun dengan mafa'ilun. Maf'ulun ni contoh dia mas'udun dengan mansurun. Mafa'ilun contoh dia maqatilun. Dan yang ketiga yang ditambahkan 3 huruf. Okey, iaitu menggunakan wazan mustaf'ilun, contoh dia mustakhdimun, musta'limun, mustaghfirun. Okey, dan yang akhir sekali iaitu ditambah 4 huruf. 4 huruf wazan dia istif'alun, iaitu contoh dia istikhrajun, isti'malun dengan istighfarun. Okay, seterusnya kita akan tengok pula contoh ayat untuk isim mazid. Okay, pertama nasirun yusa'idu sadiqahu fi waqtil hajah. Dekat sini yang menunjukkan adalah nasirun sebagai isim dekat sini, kata nama pelaku dekat sini iaitu nasir. Okey, dan yang kedua at-tiflu mas'udun ba'da an akmala lu'batahu. Maksudnya anak itu gembira setelah selesai bermain. Gembira mas'udun tu lah adalah isim dekat sini. Lepas tu yang ketiga al-muallim mustakhdimun lil hasub fi tadrizut tullab. Guru menggunakan komputer dalam pengajaran pelajar. Okey, mustakhdimun tu maksudnya guru tu adalah pengguna. Pengguna dekat sini iaitu isim yang kita bawakan dekat sini. Okey, dan yang akhir sekali amalul alimu ala istikhrajil mawaddi an-nadirah min al-ard. Ahli sains bekerja untuk mengeluarkan bahan-bahan yang jarang daripada bumi. Pengeluar dah jadinya kan, ahli sains dekat sini. Itu adalah isim, contoh isim dekat sini. Dan seterusnya kita akan tengok pula ismul jamid wal mushtaq.
Okey, seterusnya kita akan masuk pula pembahagian untuk ismul jamid wal mushtaq. Okey, ismul jamid ni dikata wallazi lam yukhaz min ghairihi. Dikata tak diambil daripada mana-mana, daripada benda lain. Maksudnya memang asal dia memang macam tu je. Asal dia memang macam tu. Okey, gitu. Lepas tu ismul jamid ni terbahagi kepada dua bahagian pula. Iaitu yang pertama ismul makna, isim makna, dengan yang kedua isim zat. Okey, isim makna ni dikata dekat sini iaitu yakni yumkinu tafsiruhu la yumkinu lamasahu aw al-imsaku bihi aw ru'yatihi bil ainil mujarradah. Maksudnya dekat sini dikata isim makna ni dia boleh ditafsirkan sahaja. Dia tak boleh dipegang, tak boleh disentuh, tak boleh dilihat dengan mata kita. Maksudnya anggota badan kita, 5 panca indera kita tu kita tak boleh guna untuk isim makna ni. Tapi kita perlukan gunakan otak untuk menilai dan menafsirkan. Contoh dia adalah ilmu dengan sabar. Kalau ilmu kita dapat tengok ilmu. Okay, kita ambil contoh yang mudah iaitu yang lain, sabar. Okay, sabar ni kita tak boleh nak bagi tahu tu bentuknya macam mana, warnanya apa, apakah saiznya. Kita tak boleh nak bagi tahu, tapi kita dapat melihat kesan dia. Okay, ayat dekat sini adalah yahtajul insanu ila sabari indal masaib. Manusia ni perlukan kepada sabar ketika ditimpa musibah. Maksudnya sabar tu adalah kita tak boleh lihat, tapi kita boleh menafsirkan. Boleh ditafsir dan dinilai. Okey, lepas tu yang kedua, pembahagian yang kedua itu isim zat. Isim zat ni berlawanan dengan isim makna tadi, iaitu yumkinu imsaku bi syai'in lamasahu wa ru'yatihi. Maksudnya dekat sini yang boleh dipegang, boleh disentuh, boleh dilihat. Kita boleh gunakan 5 panca indera kita untuk isim zat ni. Okey, contoh dia adalah qalamun jabalun. Contoh kan, ni qalamun. Qalamun ni kita boleh bagi tahu warna dia apa, bentuknya macam mana, saiznya apa. Kita boleh pegang, boleh rasa tekstur dia macam mana. Semuanya tu kita boleh describekan dengan mulut kita kan. Dia boleh describekan, boleh bagi tahu. Macam tu. Itu adalah pembahagian untuk ismul jamid. Okey, baik, sekarang kita akan tengok pula contoh ayat untuk isim jamid. Okey, yang pertama, isim jamid ada dua pembahagian yang ada, iaitu isim makna dengan isim zat. Kita tengok dulu contoh ayat untuk isim zat. Okey, isim zat dekat sini iaitu aqra'u kitaban jadidan kulla syahrin litazidi ma'rifati. Saya membaca sebuah buku baru setiap bulan untuk menambahkan pengetahuan saya. Buku kita boleh pegang, kita boleh sentuh, kita boleh rasa kan dia punya tekstur tu. Jadi buku ni kita sebagai isim zat macam tu. Dan yang kedua, ijtihadi fil ilmi yuaddi ila najah. Ijtihad dekat sini untuk pembahagian isim makna, iaitu dekat sini usaha keras dalam ilmu membawa kepada kejayaan. Usaha keras. Kita tak boleh nak kata usaha tu warna apa, bentuk macam mana, tekstur macam mana, kita tak boleh nampak, tapi kita boleh melihat kesan dia, perilaku dia, kita boleh nilai, tafsir yang tu usaha keras ke atau usaha biasa-biasa je, macam tu. Okey, itu adalah pembahagian contoh ayat untuk isim jamid. Okey, pembahagian yang kedua iaitu al-ismul mushtaq. Okay, yang ni dikata allazi akhaza min ghairihi wa yadullu ala sifat, yang diambil daripada benda lain dan dia menunjukkan sifat. Al-mushtaqatu tukhaz min ismul makna. Al-mushtaqat ni dia diambil daripada isim makna. Okay, lepas tu dia kata ahadut tughyirat idafah la haqqahu ma syabih ada kalimah sayashkalu ma'nan jadidan lil kalimah. Maksudnya dekat sini satu perubahan dari segi apa? Penambahan ke penolakan. Okay, dari segi penambahan akan membentukkan satu makna kalimah yang baru. Okay, dekat sini ada banyak pembahagian dia. Okay, tapi saya bawakan hari 3 je, iaitu ismul fa'il, ismul maf'ul dengan ismul alah. Okay, kita masuk pula pada pembahagian pertama untuk ismul mushtaq, iaitu ismul fa'il. Okay, iaitu ismul fa'il ni apa? Iaitu ismun yushaqqu minal fi'li lidalalah ala wasfi man qama bil fi'li. Dikata ni isim ni terbentuk daripada perbuatan dan fi'il yang menunjukkan siapa yang pelaku, siapa yang buat
suatu perbuatan, iaitu pelaku lah kan. Okey, yang ni dia ada pembahagian pula. Yang pertama minal fi'li sulasi dengan min ghairi sulasi. Tapi kita tengok dulu min fi'li sulasi. Min fi'li sulasi ni ada pula 4 jenis pembahagian dari segi wazan dia. Okey. Yang pertama ala wazni fa'ilun. Fa'ilun contohnya kataba, katibun. Asal dia kataba. Kataba tu adalah fa'il kan. Dia bentukkan menjadi fa'il. Nak bentukkan sebagai pelaku pula. Katibun, la'iba, la'ibun, qara'a, qari'un dan akhadha, akhidun. Dan yang kedua iaitu fa'il untuk fa'il ajwaf. Okey, yang ni dikata ainul fa'il dia alif. Okey, untuk siapa-siapa yang tak tahu kan, ainul fa'il ni apa? Kalau kita boleh tengok fa'ala, huruf fa, huruf ain dengan huruf lam. Okey, fa'ala ni, huruf fa ni kita sebut sebagai fa'ul fa'il, ain kita sebut ainul fa'il dan lam kita sebut sebagai lamul fa'il. Dan dekat sini dia kata ainul fa'il adalah merupakan huruf alif untuk fa'il ajwaf. Okey, dikata dekat sini ulibat hadhil alif hamzah fi ismul fa'il. Dia kata letakkan huruf alif hamzah pada isim fa'il. Jadi asal dia qala jadi qailun, ba'a ba'i'un. Dan yang kedua untuk fa'il ajwaf pula yang ainul fa'il tadi untuk alif, sekarang untuk waw dengan ya dikata tabaqa kama hiya fi ismul fa'il. Kita gunakan sebagai kebiasaannya. Okey, itu dengan wazan fa'ilun. Awira jadi awirun, hayyida jadi hayyidun. Dan akhir sekali iaitu untuk fi'al nakis. Yang fi'al nakis ni apa? Yang huruf illah dia dekat hujung kalimah. Okey, dia kata dekat sini tuhzafu ya'uhul akhirah fi halati raf'i wal jarri wa tabqa fi halati nasbi. Dia kata buangkan ya yang berakhir dalam keadaan dia rafa' dan jar, dan kekalkan dia, datangkan dia dalam keadaan dia nasab. Nasab ni itu baris bawah. Okey, asal dia da'a kita buat da'in. Okey, kita buang huruf yang terakhir dan kita jadikan dia nasab. Da'a, da'in, masya, masyin, radiya, radin. Seterusnya kita akan tengok pula contoh ayat untuk ismul fa'il. Yang pertama, at-talibu akhizun kitabahu minal maktabah. Pelajar itu sedang mengambil bukunya dari perpustakaan. Jadi akhizun dekat sini nak bagi tahu pengambilah, pelajar tu sebagai pengambil buku dia di perpustakaan. Dan yang kedua, al-ba'i'u ya'ridu sil'atahu fi suqi. Penjual sedang mempamerkan barangnya di pasar. Ismul fa'il dekat sini adalah ba'i' itu sendiri, penjual. Itu adalah pelaku dia. Okey, dan yang kedua ar-rajulu hayyidun an tariqi as-sahih. Lelaki itu menyimpang dari jalan yang benar. Dan akhir sekali at-tiflu mashin fil hadiqah bisurur. Kanak-kanak itu sedang berjalan di taman dengan gembira. Maksudnya kat sini mashin, kanak-kanak tu yang sedang berjalan kaki. Sebagai pejalan kaki itu adalah ismul fa'il dekat sini. Dan pembahagian yang kedua, kaedah yang kedua untuk fa'il yang lebih daripada 3 huruf untuk membentuk ismul fa'il ni ada yang pertama ala waznul fa'il mudhari' ma'a ibdalu harful mudhari'ah kepada mim madmumah ma'a kasra ma qabla al-akhir. Dia kata dekat sini harful mudhari'ah tu kena gantikan dengan mim madmumah dan bariskan huruf sebelum akhir. Contohnya yudahriju, mudahrijun. Dekat mana huruf mudhari'ah dekat sini adalah huruf ya dekat depan tu. Ya tu adalah huruful mudhari'ah. Kita gantikan dia dengan huruf mim dan kita bariskan huruf sebelum akhir. Jadi yudahriju, mudahrijun, yukhriju, mukhrijun, yataqatalu, mutaqatilun, yusabbihu, musabbihun, yantaliqu, muntalikun dan akhir sekali yustaghfiru, mustaghfirun. Tu yang pertama. Okey, yang kedua, in kana al-harfu alladhi qabla al-akhir alifan. Dia kata dekat sini kalau huruf akhir tu alif, macam mana? Itu ya baqa kama huwa ismul fa'il. Kita guna kaedah yang kebiasaannya. Maksudnya ya harful mudhari'ah tu kita ganti dengan huruf mim. Yang tu je tindakan dia yang kita nak bentukkan ismul fa'il. Contoh dekat sini yakhtaru jadi mukhtarun, yaktalu jadi muktalun. Okay, seterusnya kita tengok pula contoh ayat untuk isim
fa'il. Okay, yang pertama iaitu ar-rajulu muntalikun ila al-amali fi sabahi al-bakir. Lelaki itu berlepas ke tempat kerja pada waktu pagi. Maksudnya kat sini muntalikun, orang yang berlepas tu adalah lelaki tersebutlah. Dia nak tunjukkan isim siapa pelaku dekat sini. Okay. Dan yang kedua, at-talibu mukhtarun lil musabaqah ba'da ijtihadihi fi dirasah. Pelajar itu terpilih untuk pertandingan setelah usahanya dalam pelajaran. Terpilih orang yang dipilih. Itu menunjukkan pelaku dalam ayat ini. Dan pembahagian yang kedua iaitu ismul maf'ul. Okay. Kita tengok dulu maksud dia ismul maf'ul ni apa, iaitu ismun yustaku min fi'lil mudhari' muta'addi mabni lil majhul lidalalah ala wasfi man yaqa'u alaihi al-fi'l. Dia kata kata nama yang terbentuk daripada fi'il mudhari' muta'addi mabni lil majhul untuk menunjukkan ala wasfi man yaqa'u alaihi fi'l. Apa kesan ke atas sesuatu benda, suatu perkara, suatu perbuatan yang kita buat tu. Yang pertama, pembahagian pertama iaitu min fi'li sulasi. Untuk fi'il ketiga, 3 huruf dulu. Iaitu yang pertama, kita menggunakan wazan maf'ulun. Contoh dia maktubun, mashrubun. Dan yang kedua untuk fi'il ajwaf iaitu qala jadi maqulun. Maqulan, qala maqulan. Okay, yang ketiga, fi'il mudhari' dekat sini ainul fa'il waw atau ya. Okay, ainul fa'il ni apa? Contohlah ni fa'ala, kan? Fa'ala. Okay. Fa ni kita sebut sebagai fa'ul fa'il, ainul fa'il dan lamul fa'il. Dia kata dekat sini ainul fa'il tu adalah waw ataupun ya. Okay. Untuk kaedah waw atau ya dekat tengah-tengah ni kita gunakan qala, yaqulu, maqulun. Harful mudhari'ah tadi ya tu kita tukarkan kepada huruf mim. Tu je kaedah dia. Qala, yaqulu, maqulun. Ba'a, yabi'u, mabi'un. Dan yang kedua untuk ainul fa'il tadi, kalau tadi waw dengan ya, sekarang untuk alif pula iaitu menggunakan wazan maf'ulun bisyarti i'adah alif ila asliha. Kita kembalikan alif kepada asal dia. Contoh khofa, khawfa, khofa, khawfa, makhufun. Haba, yahabu, mahibun. Okay, dan yang keempat, okay, untuk fi'il nakis pula. Fi'il nakis ni apa? Iaitu yang huruf illah berakhir di akhir kalimah. Okay, contoh dekat sini adalah wazan. Okay, bila kita tukar wazan kepada maghzubun. Waza maghzubun, tapi asal dia adalah maghzuun. Dia tak ada lagi syiddah atas dia tu. Tapi kita nak memudahkan pembacaan kita. Liyussiru 'alaikal amru an ya'ti bil mudhari' min al fi'li. Tad'u makanal mudhari'ah miman wa tad'if harful akhir ay lamul fa'il. Maksudnya kat sini kita nak memudahkan dia. Jadi kita letakkan tempat mudhari' tu, tempat mim, gantikan huruf harful mudhari'ah tu dengan mim dan kita tad'ifkan huruf akhir, iaitu lamul fa'il tu. Okey, contoh lagi dekat sini adalah da'a, yad'u, mad'uun, rama, yarmi, marmiyun, tawa, yatwi, matwiyun. Okey, boleh. Okay, seterusnya pembahagian untuk min fi'li ghairu sulasi, iaitu yang pertama yustaku ala waznul mudhari'. Waznul mudhari' ini dibentuk daripada wazan al-mudhari' ibdal wa harful mudhari'ah miman madmumah. Senang je. Kita tukarkan harful mudhari' itu gantikan dengan mim madmumah. Contoh, lepas tu dia kata bariskan baris atas sebelum huruf sebelum akhir. Contoh dia akhraja, yukhriju, mukhrajun. Yukhriju, huruf ya tu kita gantikan dengan huruf mim dan kita bariskan baris atas huruf sebelum akhir. Mukhrajun. Iftataha, yaftatihu, muftatahun, ikhtara, yaktaru, mukhtarun. Dan yang kedua iaitu ismul maf'ul yushtaqu min fi'lil muta'addi istiqatuhu min fi'lil lazim bittiba'i qawaidus sabiqah bisyarti istimali syibhil jumlah wa fi'lil lazim. Yang ni dikata untuk membentukkan ismul maf'ul ni dibentuk daripada fi'il muta'addi dan pembentukan tu adalah daripada fi'il lazim. Kita ikut kaedah yang sebelumnya tapi dengan syarat kena guna syibhil jumlah ataupun fi'il lazim. Contoh dia zahaba bihi jadi madhhubun bihi, daru haulihi, madurun haulihi, asifa haulihi jadi maksufun alaihi dan sara wara'ahu masirun wara'ahu.
Yang ketiga, pembahagian ni adalah af'alun warada minha ismul maf'ul ala ghairi ka'idatihi. Maksudnya af'al pelaku dia tapi kita nak bentukkan dia kepada ismul maf'ul, tapi kaedah dia berbezalah. Okey, atas perbezaan yang berbeza, atas pertukar kaedah yang berbeza. Okey, ajannaha majnunun, ahammahu mahmumun, asallahu maslulun. Okay. Dan akhir sekali yang keempat, abniyatu tasta'malu bimakna ismul maf'ul. Kita gunakan pembinaan, kita gunakan dengan makna dia ismul maf'ul. Okey, yang ini ada 3 wazan, iaitu pertama fa'ilun, contoh dia qatilun, tahinun, zabihun, dan yang kedua fa'ulatun, contoh dia rakubatun, halubatun, dan yang ketiga fi'lun, iaitu nisyun dengan hibbun. Okey, seterusnya kita akan tengok pula contoh ayat untuk isim maf'ul. Okey, pertama at-ta'amu mukhrajun minat thalajati qabla taskhini. Makanan itu dikeluarkan dari peti sejuk sebelum dipanaskan. Okey, adalah dekat sini dia nak tunjukkan makanan tu terkesanlah sebab dia dikeluarkan. Yang dikenakan kesan, ada kesan padanya. Okey. Yang kedua al-kitab mansubun bihi ilal maktabati li'adatihi. Buku itu dibawa pergi ke perpustakaan untuk dikembalikan. Dibawa pergi itu adalah kesan dia. Okey, at-tiflu mahmumun wa yahtaju ila rahati fi sarir. Kanak-kanak itu demam dan memerlukan rehat di atas katil. Sebabkan dia demam, dia perlukan rehat. Macam tu. Lepas tu sadiki huwa hibbi wa huwa daiman yusa'iduni. Sahabatku adalah kekasihku yang selalu membantuku. Dan pembahagian yang ketiga iaitu yang terakhir iaitu ismul alah. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk ismul alah. Pembahagian dia dikata ismul alah ni apa mula-mula? La yustaqu illa minal fi'li sulasi muta'addi. Dikata tak terbentuk kecuali daripada fi'il sulasi muta'addi. Dan juga ismul alah ni kalau kita nak senang faham, dia adalah alatan, benda. Okey, dan ada 3 wazan, ada 5 wazan ataupun 6 wazan. Maksudnya 6 bentuk lah kita nak buat ismul alah ni. Okey, yang pertama atas wazan mif'alun. Contoh dia miftahun, minsyarun, dan yang kedua wazan yang kedua iaitu mif'alun. Contoh dia misratun dengan mis'adun. Dan yang ketiga wazan yang ketiga iaitu mif'alatun. Contoh dia mistaratun dengan min'aqatun. Okay, seterusnya kita akan tengok pula wazan seterusnya, bentuk seterusnya untuk isim alah, iaitu siru ukhra aqrahal muhaddasuna, iaitu yang tiada spesifiknya wazan tapi benda ni diperakui oleh tokoh-tokoh ilmuwan moden. Macam tu. Lepas tu yang ni ada 3 lah, iaitu fa'ilatun, contoh dia sakiyatun, fa'ulun, contoh dia saturun, dan yang ketiga fa'alatun, sayyaratun. Okey, seterusnya jazatu ala ghairi hazil auzanu syuzuzan. Yang ni maksud dia yang dijarang guna pakai. Okey, jarang guna pakai tapi ada. Iaitu contoh dia munukhalun, mukhulatun dengan mus'utun. Dan akhir sekali itu hunaka aidan ismul alah laisa laha af'al faya la tandabitu tahta ka'idah muayyanah. Maksudnya dekat sini yang ni ada kaedah dia yang tertentu. Contoh dia sikinun, saifun, qadumun, fa'sun, syaukatun, qalamun, shissun, rumhun, dan juga akhir sekali dir'un. Okey, baik. Ayat kita tengok pula ayat, contoh ayat bagi ismul alah. Yang pertama astakhdimul mistaratu fir rasmi. Saya gunakan pembaris untuk melukis. Pembaris itu adalah sebagai alatan, dia digunakan untuk melukis. Dan yang kedua nas'adu bil mas'adi, kita nak alif adalah ismul alah dekat sini. Dan abi yastakhdimu as-satur, ayah gunakan pisau besar ataupun kapak lah orang panggil kan. Okey, macam tu. Dan akhir sekali akulu bisyaukah, saya makan dengan garpu. Garpu tu sebagai kita namakan sebagai isim alah untuk makan. Macam tu. Dan itu saja penerangan saya untuk hari ini. Semoga ia bermanfaat untuk semua yang mendengar dan semua yang melihat. Terima kasih.
Okey, seterusnya kita akan tengok pula, kalau tadi kita dah bincangkan, habis dah kita bincangkan tentang pembinaan kata kerja. Sekarang kita nak masukkan kepada pembinaan kata nama, abniyatul asma' wa tatbiqatiha. Dekat sini pula kita akan bincangkan tentang ismul mujarrad wa mazid dan juga ismul jamid wal mushtaq. Okey, untuk ismul mujarrad wal mazid kita akan bincangkan 3 pembahagian, iaitu abniyatul asma'ul mujarradah, abniyatul asma'ul mazidah dan al-huruf az-zaidah fil ismi. Dan untuk ismul jamid wal mushtaq kita akan bincangkan kejap lagi. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, baik. Untuk ismul mujarrad wal mazid, okey, kita akan tengok yang ni dulu. Yang pertama, okay. Pembahagian pertama kita akan tengok dulu ismul mujarrad. Isim mujarrad dulu, iaitu yang dikatakan sebagai makan jami'u harful asliyah wa laysa fiha syai'un min ahrafi ziyadah. Dia kata memang itulah perkataan asal dia, tak ada penambahan, sebarang penambahan, huruf penambahan sama ada satu ke banyak ke, memang tak ada langsung. Tak adalah memang asal dia macam tu. Okey, untuk isim mujarrad ni pula terbagi kepada 2 bahagian, iaitu salasi mujarrad dengan rubai mujarrad. Okey, untuk mula-mula kita akan tengok dulu salasi mujarrad yang terdiri daripada 3 huruf asal. Okey, ada beberapa wazan. Okey, yang dekat sini saya sediakan fa'alun. Yang pertama fa'alun, contoh dia waladun, fa'ulun, rajulun, fa'ilun, kabidun, fa'lun, nahrun, fu'alun, rutabun, fu'ulun, unukun. Ada banyak lagi, tapi yang ini saya bawa sebahagiannya sahaja. Dan yang pembahagian yang kedua itu rubai, iaitu mukawwinu min arba'ah arafil asliyah, yang terdiri daripada 4 huruf asal dia. Okey, yang ni ada 5 wazan. Okey, yang pertama fa'lalun, contoh dia Ja'farun, fu'lulun, burthunun, fi'lilun, zibrijun, fi'lalun, dirhamun, fi'allun, kimatarun.